Nak tak belajar kita macam mana nak ubah genetik kita supaya jadi satu makhluk yang lain. Sama ada kita jadi Superman, Batman ataupun kita jadi tak guna. Tak. Tolong jangan jadi tak guna. Okey, dalam sains di mana sekarang ni tengah hangat projek-projek gene editing yang menggunakan salah satu tools dia adalah CRISPR-Cas9. Jadi CRISPR-Cas9 ni adalah satu bantuan alat untuk kita edit gene kita. Okey, maksud apa gene editing ni? Ada sama tak macam Photoshop, edit Photoshop kan, Adobe Photoshop tu kan? Sebenarnya gene editing ni adalah berkenaan dengan mana kita ambil satu spesies organisma, sama ada manusia ke lalat ke apa, kita jubah genetik dia dalam bentuk DNA, kita ambil sikit ataupun kita potong ataupun kita masukkan genetik daripada organisma lain masuk ke dalam host yang akan menghasilkan satu bentuk yang lain. Contohnya macam mungkin kita ambil gajah punya DNA masuk ke dalam harimau punya DNA, so dia akan menjadikan harimau tu badan seperti gajah tapi berbelang. Contohnya macam tu. Jadi proses alteration DNA ni sebenarnya bukan perkara yang mudah walaupun disebut secara teori macam dengar senang saja kan. Jadi manusia telah berjaya untuk dapat satu idea macam mana kita nak ubah genetik sesuatu organisma tu menjadikan dia benda yang lain. Dia ada 4 kaedah. Yang pertama sekali adalah pemilihan pembiakan ataupun selective breeding. Okey, selective breeding ni benda ni jadi macam selalulah kalau kita tengok macam mana kita nak kacukkan pokok padi dengan pokok padi yang lain untuk jadikan pokok padi tu lebih banyak, ataupun kita tengok macam mana dia orang kacukkan lembu yang banyak daging dengan lembu yang tahan penyakit dan hasillah satu lembu hybrid yang lebih tahan penyakit tetapi daging dia lebih banyak. Terusnya yang kedua adalah proses mutagenesis. Mutagenesis ni adalah satu proses kita ubah genetik punya information menggunakan bahan kimia. Kalau kita tengok cerita-cerita Hollywood dia banyak benda ni. Cucuk-cucuk dalam makmal dan akhirnya last kali jadi zombie. Tapi dalam dunia moden ni zombie yang tunjuk dalam Hollywood tu sebenarnya dia tak adalah wujud sangat. Cuma keadaan zombie ni adalah bila kita ubah contoh manusia dicucuk satu bahan kimia untuk menjadikan dia seperti yang mungkinlah nak jadikan badan dia sasar. Mungkin at the end badan dia tak membesar pun, mungkin kepala dia saja besar, badan dia besar dan akhirnya dia akan mati disebabkan oleh perubahan genetik yang tak terkawal. Itu adalah contoh mutagenesis. Yang ketiga adalah inactive certain trait. Contohnya kita nak jadikan pokok jagung kita ni sebenarnya dia tumbuh buah banyak tetapi kita nak daun dia kurang. So kita ubahlah genetik daun tu, kita tutup dia, kita inaktifkan dia ataupun kita potong lah kan, dan menyebabkan daun dia tak banyak dan akhirnya buah dia akan banyak. Itu adalah contoh inactive certain gene. Dan terakhir sekali adalah transgenic. Okey, transgenic ni lah yang paling tengah hot dan orang tengah cuba banyak benda, adalah macam mana kita nak masukkan gene daripada sesuatu organisma masuk ke organisma lain. Okey, contohnya dalam kes pokok tak tahan daripada serangan serangga. Okey, contoh pokok padi ya. Pokok padi ni adalah pokok yang tak tahan kepada serangan daripada kutu-kutu daun, dan kita ambil pokok B yang mana dia tahan daripada kutu-kutu daun. Kita ambil portion DNA sikit ya sebenarnya. Kemudian kita proseskan, kita cloning dan kita tanamkan ke dalam pokok A untuk menjadikan pokok A tu tahan daripada serangan penyakit. Itu adalah contoh genetic modification dalam bentuk transgenik. Tetapi isu dia sama je dengan kes GMO, sebab adakah kalau kita ubah genetik padi tu secara makmal, adakah gene tu akan memberikan efek kepada badan manusia? Tapi benda tu still orang tak tahu dan orang keep debate. Walaupun debate ni kadang ada yang orang pandai, ada yang kurang pandai kan. Jadi kita terima je lah. Tapi Malaysia setakat ni kita tak ban lagi produk-produk genetic modification ni. Ada orang persoal, kalau kita ambil organisme ni, kita ubah genetik dia, adakah dia akan jadi satu spesies yang tak asli? Okay, benda ni dah jadi dah sebenarnya. Kita sebut sebagai subspesies. Subspesies ni dia seakan-akan spesies yang asal tapi dia mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Dan ada juga proses modifikasi ni akan menyebabkan organisme hybrid. Contohnya dalam binatang yang hybrid. Contoh sekarang binatang yang hybrid dulu popular adalah selembu. Selembu ni apa? Adakah lembu seko? Bukan. Selembu ni adalah seladang campur dengan lembu. Dia menghasilkan satu bentuk lembu yang sangat besar seperti seladang. Tetapi at the end dia tak dapat nak diteruskan sebab tak pastilah, sebab ada dana ataupun dia tak boleh nak breed dengan lembu ataupun seladang. Sebab bila kita hasilkan satu hybrid ni, rujukan kromosom dia ataupun DNA dia akan jadi susah untuk compatible dengan spesies-spesies yang lain. Kalau kita kata adakah kita edit gene ni akan menghasilkan satu kuasa yang baru ataupun menjadi seekor zombie yang yang zombie lah kan. Benda tu masih dalam filem saja. Secara realitinya benda tu macam pernah jumpa zombie? Tak pernah jumpa ni cakap pasal zombie.